والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kita di muka surat 35 ya. Betul. Kata Syekh Ahmad Ibn Muhammad As-Suhaimi. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kata Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi rahimahullah ta'ala fi syarhi Hudhudi, syarah bagi Ummul Barahin, dia kata wa hadzal khilafu innama huwa fil kafir wa amma waladul mu'minin fa mu'minun bittifaqin min ghairi nutqin bi syahadataini kalladhi lahu uzrun fi adami nutqi bihima wa yustahabbu nutquhu bihima wa la yajibu illa fi salatin khilafan liqawli al-imam Malikin tajibu fil umri marratun wahidatun kalhamdi wa salati wa salami ala nabiyyi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa istighfari lis-sahabati wa du'ai lil walidain wa li nafsi wa yanwi bidzalika al-wujuba inda adaihi wa ma zada ala marratin fa muakkadun istihbabuhu. Dan sekalian, tambah sekali syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata-mata, masih memberikan anugerah nikmat boleh berada lagi atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala takdirkan kita daripada mak ayah kita Islam. Dengan itu daripada kecil lagi kita dihukumkan Islam. Alhamdulillah. Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dengan Islam kita perolehi, dimudahkan kita taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia lagi, dia halau pegang kita untuk mengaji, belajar, memahami pelajaran agama, supaya benar-benar kita faham agama, khasnya dalam bab mengenal Allah, mengenal Rasul. Boleh faham siapa Allah, yang Allah Khalik, itu makhluk. Dengan itu juga boleh cintakan Nabi SAW, dia sebaik-baik dan seabdul makhluk. Dengan kita perbanyakkan selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW tu. Alhamdulillah. Syukur diberi kita kelapangan masa, keupayaan, kesihatan, kehendak, keinginan dapat berkumpul pagi ini untuk meneruskan kuliah duha kita, meneruskan bacaan daripada kitab Diyaul Murid. Kita masih nak menyambung dalam bab hukum mengucap dua kalimah syahadah. Mengikut kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, bila mak bapak kita Islam, umumnya kita daripada kecil lagi dah dihukum Islam, ataupun salah seorang daripada mak ayah kita Islam. Itu antara
sebahagian daripada kita dah belajar dululah kan. Cuma dia nak sebut ni dengan apa yang terdekat kita bicara mengenai ada juga pendapat di kalangan imam-imam mazhab yang mengatakan wajib semua hidup sekurang-kurangnya ada sekali bertasyahud dengan kalimah syahadah, juga istighfar, baca alhamdulillah, dengan doa bagi ibu bapa, dia akan sebut ni. Cuma kataan dia nak bicara ni nakal daripada kataan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Dia sebut ni daripada kitab Syarah Hudhudi. Dia lah nama salah satu daripada syarahan bagi kitab Matan Ummul Barahin yang kita duk baca mentara duk sejak pada PKP itu kat sini ni. Matan Ummul Barahin tu matan, dia ada syarah dia menghuraikan matan tersebut. Ramai ulama yang mensyarahkan dia, antaranya adalah Syekh Ahmad Suhaimi. Nama dia Al-Hudhudi ala Ummul Barahin. Dia panggil Syarah Hudhudi. Baik, dia kata macam ni. Amal syarah bagi Ummul Barahin. Dia kata wa hadzal khilafu innama huwa fil kafir wa amma waladul mu'minin fa mu'minun bi ittifaqin min ghairi nutqin bi syahadataini kalladzi lahu udhrun bi adami nutqi bihima wa yustahabbu nutquhu bihima wa la yajibu illa fi salatin khilafan liqawlil imami malikin tajibu fil umri marratun wahidatun kalhamdi wassalati wassalami ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal istighfari lissahabati wad du'a'i lil mu'minin walin nafsi wa yanwiz bidzalika al wujuba inda adahi wa ma zada ala marratin fa muakkadun istihbabuhu. Ada benda tak susah, saya baca je. Tengok, dia kata, dan kata dia tempat perkhilafan ini yakni pada mengucapkan dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah ni tentang kena mengucap tak mengucap ni khilaf. Dia kata dia tiada sah Islam seseorang yang kuasa melainkan kena mengucap dua kalimah syahadah. Setiap orang Islam, setiap orang nak masuk Islam yang kuasa mesti kena mengucap kalimah syahadah untuk sahkan iman yang ada dalam hati supaya dia dihukumkan orang yang beragama Islam, yang turut bahasanya. Baik, pasal khilaf ni kata dia pasal apa? Kerana mengucap dengan keduanya kalimah syahadah ni adalah rukun Islam ataupun dia adalah syarat sah Islam. Jadi khilaf tu tahu mana? Khilaf ulama mengenai pendapat adakah nak mengatakan berdasarkan nas-nas yang ada, adakah mengucap dua kalimah syahadah ni dia rukun Islam ke syarat Islam? Ya. Kalau kita tengok hubungan mengucap kedua kalimah syahadah dengan Islam, mengucap dua kalimah syahadah rukun Islam. Kalau tengok kaitan mengucap kalimah syahadah dengan iman, dia syarat iman. Maksudnya pasal iman dia kerja hati. Mengucap sembahyang, puasa, zakat, haji rukun Islam, dia amalan zahir. Batinnya ada tapi atas sebut orang kata apa secara sekali lalu sebut mengucap sembahyang, puasa, zakat, haji ni amalan zahiriah. Masa yang sama mesti ada batiniah kan? Maksudnya mesti ada amalan batin. Batin tu qalbiyah. Atas nama qalbi itu itulah tasdik, itulah iman, itulah intiqad. Jadi khilaf tu ada ulama memang tang Islam ni pun ada khilaf dah. Tang dia kata mengucap dua kalimah syahadah itu adakah dia ni rukun Islam ataupun syarat sah Islam. Rukun Islam memang kita faham dah tu. Kemudian Islam yang kita dah dapat sejak kecil tu, adakah dia jadi syarat untuk sah Islam? Ada kelahi situ lah. Maksud kelahi ni pendapat macam ni pendapat khilaf kan? Maksudnya ada benda perbezaan ulama. Macam mana pun kaedah diajar oleh tutup guru kita, para ulama kita, walaupun ada khilaf, kaedah terbaik keluar daripada khilaf ni. Macam mana keluar daripada khilaf?
Kalau ada yang wajibkan, ada yang tak wajibkan. Contoh, mengucap 2 kalimah syahadah. Bila balik kerja, wajib mengucap kalimah syahadah. Kita mazhab Syafi'i tak ada. Tak ada tu maksudnya tak wajib. Tapi Imam Malik wajib. Macam mana nak keluar khilaf? Macam mana nak keluar khilaf? Tak faham soalan. Mengucaplah. Bila mengucap, memang kaedah kita, dia tak wajib tapi sunat. Tapi di sisi Malik, dia wajib. Bila kita buat, dia tak ada pertikailah iman kita. Pasal apa? Pasal itulah nama dia cermat. Ihtiyat dalam bab hukum, yang ambil kaedah yang ulama kita ajar dalam bab melaksanaan amal ilmu fiqh ni, kata dia al-khuruj minal khilafi mustahabun. Kita keluar daripada benda yang diperselisihkan ulama ni sunat. Sunat tu maksudnya, kalau contoh masalah kita duk bicara ni, kena mengucap ke tak kena mengucap? Memang kita punya pendapat yang masyhur kita dengar, tak wajib mengucap kalimah syahadah dah bila kita lahir daripada mak ayah kita Islam. Walaupun kita dah balik ke mana pun, luar daripada solat memang tak ada hukum wajib mengucap kalimah syahadah asal dia. Kalau ada pun dalam solat saja. Yang pasal dia masih ada tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu antara bacaannya ialah membaca tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir ada kalimah syahadah situ. Yang tu jadi rukun. Setiap solat baik fardu atau sunat mesti ada tahiyat akhir, dan tahiyat akhir mesti ada kalimah syahadah. Ada kalimah syahadah. Baik, jadi kalau faham tu, memang ada ulama mengatakan dia adalah rukun Islam tu. Adakah dia syarat nak sah? Ada ulama kata syarat. Kaedah kita mazhab Syafi'i kata tak syarat. Untuk nak buat macam mana? Nak cermat dia, mengucap. Bila mengucap tak ada siapa kelahi yang kita. Kalau kita tak mengucap, di sisi mazhab ini Imam Syafi'i rahmatullah alaih sah. Di sisi yang bukan pada Syafi'i, tambah yang mewajibkan mengucap kalimah syahadah, dia kata tak sah. Jadi pergi kata letak dari tempat tak sah apa, baik letakkan tempat sah. Okey. Itu prinsip tu. Prinsip beramal. Itu masalah wajib. Itu juga kalau keluar khilaf masalah benda haram. Contoh, kenguru boleh makan tak boleh makan? Memang ada khilaf kenguru ni. Tapi kenguru sembelih bukan kenguru katel tu. Tak faham surah. Kalau dah sembelih pun, adakah boleh makan tak boleh makan kenguru? Ada ulama kata boleh makan, ada ulama kata tak boleh makan. Macam mana nak keluar khilaf? Tak usah makan lah. Pasal apa? Bukan keluar khilaf tu makan. Bila makan ada ulama kata tak boleh makan. Jadi kita dah bermasalah hal itu. Untuk macam mana nak keluar pada khilaf? Tak usah makan. Kenapa? Kalau tak makan, tak apa tak kelahi yang kita. Jadi istilah khilaf ni, kita keluar daripada duduk di tempat yang di situ ada pertikaian ulama. Masalah amal kita, apatah lagi masalah akidah kita. Jangan duduk tempat yang akan jadi masalah dalam bab amal, dalam bab akidah. Tu yang istilahnya kena ihtiyat. Tu Arab lah, sebutan Arab dia. Melayu sebut ihtiyat. Apa ihtiyat? Apa dia? Cermat. Kena ambil langkah berhati-hati. Kena perhis kerana urdu. Perhis karo. Apa dia? Cermatlah sikit. Suruh cermat tu. Pasal kita bercermat bagus. Kalau tuan-tuan tukar gaji, ada orang garis, kita nak gaji. Gaji on the line ke? Biar gaji tu atas pada line ke? Atas line tu biar duduk atas kayu ulah potong ni ke? Ke kita potong dalam pada line yang ni, yang ditanda? Tak faham saya tanya apa? Macam mana nak cermat? Pandai tak siapa tukar ni? Atas line betul-betul? Atas line betul-betul. Saya tanya cermat. Kalau ni kayu nak pakai, kita buat line, betul line betul-betul ke? Ke line ni duduk luar, kita potong sini, ataupun line di sini kita potong lepas dari line. Lepas dari line lah. Maksud apa? Potong ni mesti panjang lagi hak ni. Kalau tengok-tengok lebih, boleh kerat lagi. Kalau dah pendek, tak boleh nak campur lah. Tak boleh nak sambung dah. Boleh faham saya sebut apa? Nak ajar kaedah nak cermat. Tu kaedah nak cermat. Kedah nak cermat. Jangan pergi duduk tempat yang akan ada bawa masalah. Itulah istilahnya. Kalau nisbah wajib, kita memang buat. Kalau nisbah haram, jangan pergi buat. Nanti ada orang akan kata kita buat benda haram.
Kalau nisbah dosa jangan pergi buat. Kalau nisbah kufur jangan pergi buat, pasal nanti jadi kufur. Kalau benda ni wajib jangan pergi tinggal, nanti ada orang kata kita tinggal benda wajib. Contoh, saya nak sebut bab ihtiyat, benda mudah je kan. Nak sebut kalimah syahadah apa dia akan sebut nantilah. Saya nak ajar prinsip ihtiyat pun. Misal Allah Bismillah. Kalau baca kuat, ada yang kata bismillah tak payah bismillah dalam Fatihah. Ada yang kata bismillah jahar, ada yang kata bismillah sir. Untuk nak baca bismillah ke tak baca bismillah ke, sir ke, baca jahar. Kalau tak baca, ada yang kata tak sah. Kalau baca sir, nanti ada yang kata kena baca jahar. Untuk nak selamat macam mana? Baca bismillah jahar. Siapa pun tak kelahi yang kita. Satu pendekatan, ada negeri yang duduk kat kayangan tu. Tak faham tu lah. Pelik aja kita. Dia ambil pendapat yang orang kelahi dengan dia. Cuba dia baca bismillah jahar. Allah, tak ada siapa kelahi. Tak ada siapa bising ke dia. Dia suka duduk tempat bising. Tempat bising. Memang yang tu pelik sikit. Pasal dia duduk atas kayang kot, gayak sikit duduk atas. Tak faham sudah. Benda tu kayang. Kalau orang tua dulu pun panggil kayang kan. Kalau orang tua dulu dapur, kalau kucing suka masuk rumah, suka curi ikan, dia orang simpan ikan kat mana? Kayang, dia panggil kayang. Kayang tu apa dia? Kayang. Mana kayangan? Dia panggil kayang. Kayang ni apa? Kayang ni dia buat satu tempat sangkut, ada tali. Lepas tu kalau nak bagi ikan curi, dia akan tarik tali tu, sangkut lauk dekat bakul ke apa, itulah dia panggil kayang. Tu kayang. Alam buana tu tak. Tu lain sikit. Itu kena syarah lain lagi, bukan kitab lain lah tu. Saya nak cerita kayang. Ini kayang ni duduk gayak sikit pasal tergantung. Dia buah tanggung. Okey. Saya nak cerita kayang tu je. Baik. Nak cerita cermat tu. Apa lagi saya nak sebut tadi? Contoh aku padan kot kan, nak faham cermat tu kan. Tuan-tuan, kalau nak masuk saham, ada orang kata haram, ada orang kata tak sah, ada kata sah, macam mana? Susah masuk, siapa tak kelahi? Simpan duit bawah bantai je. Taklah, kan senang kan? Tak ada siapa kelahi. Kalau masuk lagi, itu duit hilang. Kan aku dah kata. Kan? Selesai. Sikit. Nak cermat. Itu lain hal. Tera dah cermat pun kena tak cermat macam mana? Itulah. Baik. Jadi tempat khilaf ni adakah dia kata adakah nak mengucap ni rukun Islam atau syarat sah Islam pada melakukan hukum Islam, untuk melakukan hukum Islam. Dia ni nak hukum Islam ke tak Islam? Atas khilaf beberapa ulama, kata dia hanya sesungguhnya iaitu pada hak orang kafir. Jadi masalah khilaf ni sebab orang kafir. Orang kafir. Yang tu yang masalah, adakah dia jadi syarat bagi sah Islam untuk lakukan hukum Islam ataupun tak syarat tu. Cukup dengan tasdik dia. Yang tu yang rasanya hari tu sekali lalu saya ada sebut, memang ada bahas ulama kita khasnya mengenai orang kafir yang dia tak mengucap kalimah syahadah, tapi dia tak pernah lawan Rasulullah, bahkan menyokong perjuangan Rasulullah, tapi tak pernah mengucap kalimah syahadah, mati. Nak hukum apa? Jumhur kita tak sah Islam, tak hukum Islam, mati kafir. Pasal tak mengucap. Tapi ada juga ulama kata tak pernah pun ada dia sebut benda kafir, buat benda kafir, halang Nabi Rasulullah. Bahkan dia bela pula perjalanan Rasulullah. Orang ni macam mana? Diam, jangan kata apa hal dia, boleh jadi dia Islam. Bahkan tengok gaya dia tu dengan sokongan yang dia beri, dia Islam. Cuma tak lakukan hukum Islam pada dia pasal tak mengucap. Tapi dari sisi hukum, kemudian tentang Islam satu hal, kemudian sah ke iman dia? Ada ulama kata sah iman dia. Tapi atas jumhur apa? Tak sah iman, tak sah Islam. Pasal apa? Tak mengucap. Satu masyhur yang selalu kisah bab ni, Abi Talib lah. Kisah pak menakan Nabi, Abi Talib tu.
yang bela Rasulullah sejak kecil tu, lepas kewafatan datuk dia tu. Memang tak pernah makan Rasulullah, bela Rasulullah lagi ada, tapi tak pernah mengucap. Masyhur kita dengar orang mati dalam keadaan ghairul mukmin. Tapi kalau tengok dengan sokongan dia tu, tu yang ada ulama bahas. Dia kata kalau boleh Tok Saduk kata banyak kat dia, diam, mudah-mudahan sah Islam dan iman dia. Jatah ada pendapat ulama kata sah. Siap. Macam cerita banyak. Lagipun dia dah mati dah. Kita duk sibuk-sibuk siapa? Sibuk angkat diri kita ni supaya laksanakan apa sepatutnya. Yang dia tu tempat tu ada khilaf. Sikit, diam. Sikit lah. Walaupun jumhur kata macam ni. Di atas yang dah berlaku macam tu. Tapi sekarang ni kalau katalah ada orang kafir duk sokong Islam apa, nak ajar mengucap ke tak ajar mengucap? Ajar mengucap. Pasal apa? Keluar daripada khilaf. Pasal ada yang kata tak ajar mengucap, tak jadi Islam. Untuk macam mana nak bagi yakin Islam tak ada siapa pun kelahi? Ajar dah. Tapi bila dah mati, macam mana? Ada yang kata Islam, ada yang tak kata Islam. Jangan buat susah sakit kepala. Macam mana? Tinggalkannya, diam lagi bagus. Kan ada tempat nak tengok ihtiyat tu tahu mana. Kalau nisbah orang hidup, ajar. Nisbah orang mati, tinggal. Doakan mudah-mudahan di atas, walaupun dia tak mengucap tu, tapi tengok hidup dia duk sokong Islam, mudah-mudahan sah Islam dan iman dia. Memang ada ulama kata macam tu pun. Siap. Bagi selesai, letak tu bagi betul, letak mizan syarak tu. Memang kalau tempat letak tempat betul tak pening. Jadi masalah bicara khilaf-khilaf ni nisbah orang kafir. Orang kafir yang kita bicara tu, ada pun anak orang mukmin, ada anak orang Islam, maka mereka ni mukmin dengan ittifaq segala ulama. Mereka ni dihukum Islam beriman. Umum bahasanya gitu. Selagi tidak ada perkara yang membatalkan Islam ataupun iman dia dari sudut perkataan, perbuatan, i'tiqad. Cuma i'tiqad tak tahu dalam hati. Itu serahkan Allah Taala. Adapun perkataan, perbuatan kena mengaji, kena lihat apa dia perkataan, apa dia perbuatan yang boleh menyebabkan keluar daripada ajaran Islam. Wajib kita hindari. Wajib hindari, wajib jauhi, wajib kena mengaji, faham apa dia benda-benda yang boleh jadi murtad. Na'udzubillah. Pasal wajib jaga. Pasal kena jaga siapa? Kena faham Islam ni benda mahal, iman benda mahal. Takkan kita sia-siakan dia. Kita beli handset pun bukan main, ada cover belakang, lagi ada apa? Ada screen apa? Protect screen lah. Lepas tu macam-macam boboh. Konyoh lagi, gosok lagi, apa lagi. Protect macam-macam. Iman tak protect. Beli kereta protect, polish, bubuh apa? Silikon tak silikon, kalis air tak kena hujan. Macam-macam bubuh. Iman tak ada protect apa pun. Ini masalah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sedang ni orang yang protect iman ni, insya-Allah dia akan jaga. Aku tak mau duduk sini, masalah kalau aku duduk iman aku goyang. Dia akan cari tempat-tempat yang tak akan menggoyang iman dia. Bengali main hoki. Ada cerita isu itu. Keedah kita kalau memang dia Bengali tu hal lah kan. Tapi masalah orang Islam kita pergi pakai pakaian. Keedah kita tak sah kahwin orang Islam dengan orang kafir. Kalau kahwin jadi tidak tu. Kena orang Bengali tu masuk Islam. Yang tu yang kena mengaji syariat tu. Tu satu hal. Lepas tu tambah pula berlaku kat Malaysia, sepatutnya ada undang-undang lah tu. Tapi payah saya merepek tu panjang. Lima pula lah ni duk attack kita. Bukan takut nak cakap, saya tak ada takut apa, dia leceh lah jumpa bapak tu. Allah. Benda yang besar-besar yang jadi masalah dia tak jadi masalah dia ni. Tapi benda yang kita sebut yang tak jadi masalah, kan jadi masalah pula kat dia. Baik. Jadi kalau anak orang Islam ni, mereka ni
Jadi Islam dengan ketiadaan mengucap dua kalimah syahadah sekalipun. Macam kita lah kecil-kecil sampai sekarang, kalau katalah ada orang tak pernah belajar sekalipun kalimah syahadah, mengucap pun tak pandai. Macam satu kes suatu masa dulu tahun 80-an dulu kan, apa? Bunyi Bosnia Herzegovina dulu. Dibunuh oleh tentera Serbia kan. Sampai orang Islam ni bodoh, mengucap tak tahu, bismillah tak pandai. Setiap rumah orang Serbia zaman tu, sekarang tak tahulah cerita, bunyi dulu ceritanya apa. Setiap rumah orang Islam ada mini bar. Arak dalam rumah ni minum macam biasa. Kalau bismillah ni memang tulis di rumah pintu, Assalamualaikum, Allah Muhammad, memang ada. Tapi kalau tanya apa ni, tak tahulah. Tok nenek moyang kami semua dah bubuh dah ni, lama dah. Kalimah syahadah tak tahu. Rumah ada bar, mini bar. Dia macam masuk pintu, sini ada ruang untuk botol-botol apa buat minum, tempat minum arak. Kalau ada tetamu, mari masuk, duduk singgah situ dulu. Ada mini bar setiap rumah, hampir kata setiap rumah. Tu yang kena serang tu, Bosnia tu. Yang itulah, lama lah cerita tu. Zaman sekarang sampai orang budak sekarang tak tahu cerita-cerita tu. Zaman kita dulu dengar masyhur cerita tu, Bosnia tu kan. Okey, siap. Nah, jadi nak kata macam mana tu, dia orang tu Islam ke? Bila mak bapak dia Islam, ittifaq Islam. Walaupun dia pun tak tahu ni apa-apa, saya pun tak tahu nak baca apa dah. Tapi perhiasan ni pun daripada dulu kami dah terima tok nenek moyang kami bubuh ya. Lawak lah tu kata dia. Dekat tu tak tahu apa dah. Mengucap tak tahu. Kalau macam negeri Turki tu sampai azan pun cakap Turki. Ni dia tukar balik azan pada kalimah Arab. Azan dia bukan Allahu Akbar. Bunyi Turki lah, saya tak kerti macam mana. Kalau kerti saya azan lah Turki tu. Baik. Seperti orang yang diuzurkan. Jadi orang yang daripada mak bapak dia Islam ni, dihukum ke Islam, dia ni ibaratnya seperti orang yang diuzurkan pada ketiadaan mengucap keduanya, seperti orang yang kelu, macam orang bisu. Orang bisu tak kena mengucap. Itu orang bisu lah tu Anak orang Islam daripada mak bapak yang Islam ataupun salah seorang daripada mereka Islam, anak ni buku Islam juga, serupa martabat orang bisu. Cuma saya ngaji tok guru ajar apa ya. Martabat dia martabat apa? Martabat orang bisu. Padahal dia tak bisu, tapi duduk martabat orang bisu. Leceh sikit lah. Sepatutnya macam mana? Maksudnya mesti sempurna kalimah la ilaha illallah tu kat kita, sebab fahamnya, pengertiannya, amalannya, maksud dia, syarahannya, pengertiannya, zahirnya, batinnya, mesti faham sungguh kan, macam mana satu-satu perjalanan dia. Siap. Yang tu yang kena belajar. Dan memang jangan tak tahu bab kalimah syahadah ni, nak memahamkan maksud yang mesti dipaham pada la ilaha illallah tu. Jangan kata kanak-kanak, orang tua-tua kan tak kerti. Ada antaranya yang kita baru lepas belajar bab apa itu, bab nafi isbat. Saya punya pengalaman mengaji lah dan mengajar. Memang saya mengaji dulu, saya duduk dengar. Masa tu zaman sekolah rendah, sekolah menengah harian dekat satu, duduk di Masjid Surau, duduk dengar orang duduk sembang, duduk guru duduk ngajar nafi isbat bodoh. Lama dah dengar tu. Tapi dah tua ni baru faham betul-betul apa dia nak dia nafi isbat. Mengaji pondok. Nafi isbat. Belajar, ada benda yang kita belajar. Belajar apa tu? Qawaid nafi, istisna ni, ilah nak mansub marfu' macam mana, ala badal, ala apa nak jadi atau bayan gini-gini. Reti saya. Tapi bila ngaji satu guru yang khas, ngaji faham makna la ilaha illallah, baru faham betul-betul apa dia nafi isbat. Itu saya sebut yang saya pergi ngaji daripada kecil lagi dah pergi surau masjid, dah dengar kuliah. Tak adalah rajin mana, otak pun cerdik mana, bodoh pun saya. Betul-betul pergi lepas SPM pergi ngaji pondok apa, ngaji belajar semua nahwu sarah apa. Dekat-dekat umur 50 ni baru boleh faham betul-betul apa dia nafi isbat. Itu ngaji tu. Itu ngaji tu. Tak tahu lah. Saya sebut macam tu padan dah, orang lain punya pasal lah. Saya sebut hal saya. Tak semua hal sama. Tapi saya sebut atas saya punya kondisi ni, saya kata, kalau aku tertulah,
Orang lain aku tak tahulah. Saya kata saya kat saya ni. Pasal saya kata masa zaman saya sekolah rendah pun, dalam ramai-ramai sekolah rendah tu, saya boleh kira berapa kawan saya yang pergi sekolah, pergi masjid, pergi surau. Tu. Dalam ramai-ramai yang pergi masjid surau tu, saya boleh kira berapa rakan sebaya saya, atas saya, bawah saya, yang pergi dengar kuliah di surau masjid. Lepas tu sekolah menengah pula. Berapa orang daripada yang satu sebaya dengan kita, atas bawah kita, satu sekolah dengan kita, yang boleh pergi masjid di surau, lepas tu yang pergi dengar kuliah di surau. Dalam ramai itu pula habis SPM, saya pergi ngaji pondok. Berapa orang yang pergi ngaji pondok? Yang rakan sebaya dengan saya ni, saya cerita ni. Lepas pergi ngaji pondok pula, waktu pergi duduk mondok betul-betul, macam saya duduk Kelah Hulu tu, teruskan further information pengajian, tambah pula pergi gerak saya pergi India, pergi belajar, khas nak faham la ilaha illallah ni. Berapa orang? Tu saya kata, ini tera aku mengaji ni kat 50 baru aku faham nafi isbat. Yang lain saya tak tahu. Itu yang bila saya faham tu, saya rasa saya bersalah kalau saya tak cerita. Tu kalau yang saya izinkan untuk masuklah internet, orang nak marah-marah bila kat aku. Bahasa aku memang kasar kan? Bahasa saya memang kasar kan? Orang nak dengar suka tak suka punya pasal. Janji aku punya matlamat objektif aku, jangan saya dah tua ni baru saya faham nafi isbat. Biar orang muda-muda lagi pun dah dengar, dah boleh akses internet apa, sekurang-kurangnya ada orang boleh kabarkan nak dengar ni nafi isbat. Tak, orang lain punya huraian satu hal. Ni yang saya belajar, yang saya tengok, Masya Allah, macam ni sepatutnya kena faham. Kalau faham nafi isbat ni, Masya Allah, yang betul-betul sepatutnya kena faham, rasanya best. Semua orang akan faham Islam betul-betul. Semua orang akan zahirkan kehambaan diri kepada Allah Ta'ala. Masalah kita apa? Tak faham. Itu masalah kita. Ni doa ialah banyak-banyak. Itu doa. Misbah saya dah buat sabak ikhtiar. Saya ngajar pergi masjid surau. Tu yang saya izinkan untuk rakam, untuk buat live, untuk masuk internet. Ada orang bagi kamera pula lagi gini-gini, suruh rakam, dia nak masuk dalam dia punya YouTube apa, saya kata silakan. Silakan. Pahala saya bukan cerita pahala. Saya nak cerita saya dah tua dah baru saya belajar tu. Saya kata alangkah eloknya kalau orang muda-muda lagi, remaja zaman persekolahan, sekolah rendah, sekolah menengah, dah faham maksud nafi isbat yang sepatutnya. Saya nak cerita tu. Tu yang kata bukan senang sebenarnya nak belajar, nak faham la ilaha illallah ni. Apatah lagi zaman kita, orang kebanyakan kita, dia kata apa susahnya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah saja Tuhan. Senang sangat nak faham. Orang kafir boleh faham, budak-budak boleh faham. Kau faham macam tu, yang kau tak faham tu sikitlah dengan bahasa itu. Dia orang nyanyi lagu Rehan kalah kita lagi. Sikitlah saya sebut gitu. Sikitlah saya sebut gitu. Macam tu yang saya nak cerita apa ni? Martabat dia martabat orang bisu. Tu yang tak ada hati nak zikir. La ilaha illallah. Tak ada hati nak zikir. Maksud apa? Dia tak faham apa nafi isbat. Kalau tak di mulut pun tak ada zikir di hati, nafi isbat. Nak nafi apa? Makhluk tak ada ilah. Makhluk tak ada sifat ilah. Apa dia? Nak boleh nafi ni. Aku bukan boleh ada sendiri. Aku qaim billah. Allah yang huwal hayyul qayyum, dia saja qaim bi nafsih. Aku qaim billah. Kalau Allah tak beri aku ada ni, aku tak ada. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Nak faham macam tu. Bagi faham elok. La ilaha illallah. Kalau tidak tak dapat. Nanti yang nak nafi isbat, nak isbat sungguh orang Taala. Allah dia hidup, aku dia bagi hidup aku. La ilaha illallah. Makanan, minuman, ini semua makhluk. Aku pun tak boleh bagi kenyang aku, takkan makanan mengenyangkan aku. La ilaha illallah. Tapi apa makan, dahaga minum. Memang kena buat sabar, tapi hati la ilaha illallah. Baru faham la ilaha illallah tu. Tu saya sebut dah tua pun faham. Tak, tu kata. Tu saya kata daripada sekolah rendah dulu, sekolah menengah, saya kata kesian. Tu saya kata kesian tu. Buat isi heboh sampai yang buruk nampak kat saya. Memang saya orang buruk, orang jahat. Yang mana elok ambil khasnya la ilaha illallah. Satu video saya memang saya banyak ngajar pun. Saya pun suka ngajar tauhid aja. Saya pergi India pun sampai guru pesan gitu. Dia tengkor, kata dia balik Malaysia.
Daruri dengan tauhid katanya. Bahasa mudahnya itulah. Daruri dengan tauhid la ilaha illallah ni. Maksud apa? Daruri tu wajib, mesti kan. Mesti. Kau tak usah ajar pelajaran lain, tauhid aja. Nahu, sorok, bahasa Arab, balaghah. Ni kata dia banyak bahut kata dia. Apa dia sebut kan? Admi bahut hit. Ramai orang kata dia. Ramai orang-orang pakar-pakar nahu boleh ajar. Kau pakar pun pakar, tapi yang ni tak ada siapa boleh ajar dengan kau. Ajar. Orang tu suruh ajar. Satu orang ajar apa? Saya nak ajar tauhid. Orang sirah, saya nak ajar tauhid. Saya tak nak ajar subjek lain. Bukan saya tak mau ajar, tapi orang lain tak boleh ajar macam mana kita belajar yang kita ngajar. Orang nak kata macam mana? Macam tu lah, dengar lah macam tu. Orang tak faham, dia tak boleh tengok beza. Ada siapa je ustaz ni ajar tauhid. Kau tak mengaji ke kalau itu? Kau tak faham macam tu. Ada orang kalau faham betul-betul kena-kena. Wish, aku pun baru faham tauhid selama ni. Ya tuan-tuan, dengar saya sebut. Saya pasal saya punya prinsip, saya punya mengaji. Orang lain saya tak tahu. Saya sebut saya yang prinsip. Saya yang prinsip macam mana saya mengaji dulu. Bila saya mengaji saya faham. Saya baru faham. Saya rasa mahal nak faham ni. Mana yang saya faham mahal tu saya ajar orang. Yang saya bodoh tu saya tak ajar. Saya ajar yang isu kata saya nak dapat ni punya susah nak faham ni. Saya ajarkan benda yang saya faham dekat orang. Maksud apa? Saya belajar dulu bertahun-tahun ada benda yang saya nak mengaji nak faham. Saya ajar tu, kau faham tak faham punya besar. Okey, saya punya prinsip macam tu. Satu bila saya dah faham lah, saya ajak semua orang mari belajar apa yang saya mengaji, yang saya ajar ni. Kalau ada guru saya tunjuk, mari ikut guru saya ni. Maksud apa? Kau pergi belajar dengan dia. Kalau dengan aku kau tak berhati, memang aku jahat, kau pergi ngaji dengan dia. Guru aku baik. Cuma guru saya dengan saya masyhur lagi daripada guru. Guru orang tak kenal. Guru orang tak kenal. Tapi orang kenal dengan murid. Memang ramai gitu. Ulama-ulama kita sama. Kadang-kadang orang kenal Imam Ghazali. Kenal tak? Siapa guru Imam Ghazali? Siapa pun tak tahu. Imam Syafi'i. Siapa guru Imam Syafi'i? Orang tak kenal. Ada orang tak pernah tahu pun Imam Syafi'i siapa guru dia. Tambah guru batin dia yang ajar dia batin. Imam apa? Imam Hanafi. Imam Hanafi lah, Nu'man bin Sabit. Siapa guru dia? Apa tak kenal? Nak cerita apa? Selalunya nak murid yang guru ni, guru pun tak kenal. Yang itulah. Itu yang saya kata, kalau ada orang nak studi nak mengaji, saya sudi kan pergi mengaji kat guru. Tapi kalau guru jangan tak tahu, kalau saya pun keras, guru keras lagi. Guru tegas lagi. Guru mantap lagi. Memang selalunya guru mantap lah. Tapi cuma itulah, dia low profile lah. Nampak tak tahu dia. Orang tak kenal dia. Sikit lah sana. Baik. Jadi kalau nisbah orang Islam, cukup dengan mak bapak Islam menjadi Islam. Dan tiada wajib mengucap kalimah syahadah ni melainkan dalam sembahyang saja. Dalam sembahyang saja. Tadi pun sebut dah tak? Sembahyang tak mana? Baik sembahyang fardu, sembahyang sunat. Mesti setiap sembahyang ada baca kalimah syahadah. Ya, ayat akhir lah. Nanti ayat akhir. Soal, sembahyang mayat ada tak? Sembahyang mayat dia yang tak ada kalimah syahadah. Fatihah, selawat, Allahumma fillahu, tak ada. Tak ada. Macam mana kalau tak ada sekalipun, kalau ikut jumhur juga sembahyang mayat walaupun tak ada ayat akhir, tapi nak sembahyang kena wudu. Pasal dia serupa sembahyang, ada takbir, ada salam, ada menghadap kiblat, kan, ada rukun syarat yang tertentu. Dia dalam definisi solat. Nak solat kena ada wudu. Idza qumtum ila solah faghsilu wujuhakum. Solat tu apa? Umum solat. Solat sunat, solat fardu, solat fardu kifayah, solat jenazah, solat. Hukum solat, faghsilu wujuhakum, maksudnya ambil wudu. Siap. Khilaf bagi kata Imam Malik, melainkan Imam Malik. Itu kita dah jumpa sikit sebanyak. Pada dia wajib mengucap 2 kalimah syahadah seumur hidupnya sekali. Wajib sekali. Bila balik. Balik saja ucap. Satu pergi belah-belah Maghribi, Morocco pun banyak mazhab Imam Malik ni. Saya ada sahabat-sahabat saya kenalan yang biasa pergi Maghribi,
Maghribiyah Morocco apa kan, negeri yang belah tu mereka banyak mazhab Malik. Fiqh pun belajar fiqh Malik. Antara benda-benda yang memang itu amalan mereka ni ya, bila balik je baik lelaki perempuan, kadang-kadang mak bapak mereka yang ajar, selalunya bapak, kalau bapak ni pun kurang upaya apa sikit macam tu kot, dia akan pergi jumpa guru, suruh guru talkinkan apa yang wajib ditalkin pada mula-mula balik pada anak lelaki dia, begitu juga pada anak perempuan dia. Guru lelaki jumpa guru lelaki, guru perempuan jumpa guru perempuan lah. Sebaik-baik keadaan macam tu. Kalau kita pun kalau boleh buat, sangat bagus. Tapi itulah, nak tukar trend hidup ni susah. Kita tahu anak kita balik, ajar siap-siap. Siapa balik, buat satu majlis khas, talqin kalimah syahadah. Macam buat majlis orang kafir masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Buat satu majlis. Balik saja, ajar. Asyhadu alla ilaha illallah. Satu-satu apa yang dia sebut wajib nanti. Jadi kena mengucap kalimah syahadah sekali semua hidup lagi. Begitu juga mengucapkan alhamdulillah. Seingat saya masa duduk mengaji dulu, tu dia sebut bukan saja alhamdulillah tapi baca Fatihah sekali. Jadi dalam kaedah Imam Malik ni, atas amalan ada yang di setengah sebahagian praktik, balik saja mengucap kalimah syahadah dengan asyhadu, lepas tu Fatihah sekali lagi, dan selawat dan salam atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ajar selawat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalunya dia ajar sampai ali Muhammad sekali. Ajar macam mana nak selawat dan salam dengan sirah yang betul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 bagi salam. Lagi, dan istighfar. Ajar apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa khati'atin wa atubu ilaih. Ajar istighfar tu khas. Nak ajar apa? Ajar prinsip kita. Apa dia? Syahadah, puji Allah, selawat salam atas Nabi, kena sedar diri berdosa, banyakkan istighfar. Tu 4 lagi. Dan juga kata dia, istighfar juga untuk bagi sahabat. Allahumma firli, tak habis baca, sahabat, dan doa bagi dua ibu bapa. Allahumma firli, Allah apa, astaghfirullahalazim. Lepas tu Allahumma firli lagi untuk aku, wali walidayya, walil mu'minina wal mu'minat. Saya tak ingat lafaz tu lah. Walil mu'minina wal mu'minat. Lepas tu belakang tu ada wali ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ampunkan bagi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Tu istighfar bagi sahabat. Nak menunjukkan apa? Ajar bersama di situ ada akidah, ada akidah kita dengan para sahabat, kasih yang para sahabat. Jangan jadi Syiah. Lagi. Nah, begitu juga kata dia, istighfar bagi dirinya, jadi sahabat, dua ibu bapa, lagi dua apa? Siap. Jadi syahadah lagi Allah. Al-Fatihah lagi, selawat dan salam lagi, istighfar, kemudian doa bagi mukminin mukminat, muslimin muslimat, mak bapak, sahabat. 5. Kalau saya ngaji pondok, ada setengah tukar pondok, tambah satu lagi, baca tahiyat akhir. Sini pun untuk nak masuk, saya nak buat gitu juga. Pasal masuk aja, kalau saya pergi belah pondok Petani Yala, pondok Baba Usi Yala tu, ada memang nak terima pelajar baru, terima, daftar, setuju, tanya-tanya syarat, memang nak mengaji, duduk depan guru, mau baca Fatihah sekali, a'udzubillah, syahadah dulu, kalimah syahadah, Fatihah sekali, tahiyat sekali, baru terima je dia nak beri. Kalau saya nak tambah tu, ini kalimah syahadah, Fatihah, tahiyat, lagi selawat dan salam, istighfar, mak bapak kau jangan lupa. Allah, nanti kita susun sikit kau ni. Bagi talqin lah, talqin awal-awal masuk pondok. Waktu masuk pondok, kau kepala otak. Tahlul.
sajalah buat perancangan gitu kan, jadi tak jadi tu wallahu alam. Tapi kerana takut ada benda yang berat pula kau kan, talqin apa nak kepala botak tu, kan senang je tu. Itu mestilah yang 40 hari tak boleh balik, tak ada ziarah kan. Jangan tinggal sembahyang jemaah. Sebenarnya mesti awal waktu dia ada minggu orientasi 40 hari kepala botak. Tak boleh semuanya jemaah, pakaian semua kena jaga. Siap. Nanti yang kalau orang putih pun dia buat sekolah kebangsaan minggu orientasi. Dia ada orientate week kan, hari minggu orientasi. Kerana tak apa punya orientasi, kena bully, basuh kain senior. Kena orientasi tak apa bala lah. Yang ni masuk asrama memang ada setengah kena bully macam tu kan. Ini nak ajar syariat ni. Dan ulama kita pula dia suruh 40 tu pasal apa? Pasal 40 ni selalunya tempoh untuk pembenihan manusia dia dengan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, proses perubahan 40. Tu yang tabligh pun ambil dakwah 40 hari. Ngaji 40 hari, pergi Mekah pun dapat jemaah 40 hari, Madinah pun 40 waktu. Kan ada tempat kiraan macam tu. 40 tu proses peralihan kita. Itu proses peralihan nak proses jadi. Kalau nisbah mengaji, Tok Guru duk sebut mengaji kurang-kurang 3 tahun. Itu mengaji. Itu proses mula-mula duk pondok 40 tu bukan jadi alim ulama Tok Guru lagi tak. Baru nak sah boleh berubah tak boleh berubah. Mengaji kurang-kurang 3 tahun duduk. Ikut peraturan betul-betul apa yang kena hafal tak hafal, mengaji kena faham muzakarah apa semua mesti selesai 3 tahun. Baik. Dan diniatkan. Baik. Dan kaedah Imam Malik lagi dia kata diniatkan. Dengan demikian itu semua 5 perkara yang kita baca sekali lalu tadi wajib atasnya tak kala menunaikan dia. Waktu tunaikan tu dia ni semua wajib atas aku. Apa dia? Ni semua wajib atas kamu. Ucap kalimah syahadah. Ajarlah dia maksudnya. Sebelum ni ni ada benda wajib kat kamu mesti kena tahu semua hidup kamu. Yang ni kamu tak boleh lupa semua hidup. Apa dia? Ucap kalimah syahadah, mana boleh lupa semua hidup. Wajib ni. Apa? Baca Fatihah. Tahiyat pasal nak kena sembahyang semua hidup. Mesti Fatihah. Ni sembahyang saja kita sebut konsep sikit. Istighfar pasal apa? Mana boleh ada kita tak ada dosa, mesti ada dosa. Belajar istighfar, kenal dosa. Mengaji itu lain hal. Lepas tu jangan lupa selawat dan salam atas Nabi. Pasal apa? Mana boleh hidup tak berselawat atas Nabi. Puji Allah, selawat atas Nabi. Lagi siapa jangan dilupa? Jangan lupa mak ayah kau. Jangan lupa mak ayah kau. Allahumma fil muslimin wa muslimat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma fili wali walidayya, aku mak bapak aku, wal muslimin muslimat. Macam apa? Mati dalam kubur kena tanya esok, siapa saudara mara kau? Man ikhwanuka? Kalau tak ada perasaan kasih sayang dengan orang Islam, macam mana nak boleh jawab? Al muslimun wal muslimat. Yang ni adalah ikhwani. Satu kena mengaku dan iktiraf. Siapa tu? Awal-awal lagi mintakan doa untuk muslimin muslimat. Satu jadi rukun pula khutbah Jumaat. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Maksud apa? Nak ajar prinsip ada mahabbah, kasih sayang sesama orang Islam. Antara kasih sayang apa? Si jahil ajar lagi pandai. Yang bodoh bagi cerdik. Lagi yang malas bagi jadi rajin. Yang fasik bagi jadi taat. Yang alim, yang jahil bagi jadi alim. Yang jauh bagi dekat masjid. Mesti macam tu. Mesti ada perasaan gitu. Yang mana tak elok ni nasihatkan. Mana Wahabi jadi ahli sunnah. Misal contoh. Pasal apa? Pasal kasih sayang. Yang kafir pun kalau boleh di Islamkan. Ini memang perjalanan hidup kita. Ini istilah pahaman mahabbah Rasulullah ni. Pasal Rasulullah macam tu. Orang yang jahat tu kalau boleh semua jadi umat dia. Habis-habis hidup mengucap kalimah syahadah, aku akan dakwa esok. Aku akan jadi membela esok atas kamu punya syahadah. Kamu selawatlah atas aku kenal kamu nanti. Aku akan bela engkau pernah selawat atas aku. Satu kita kena banyak berselawat. Pasal sebanyak mana kita berselawat, sebanyak itulah Rasulullah kenal kita. Pasal setiap kali kita berselawat akan ada malaikat khas datang kat Rasulullah bagi tahu sekian-sekian nama ni sedang berselawat atas kamu.
Setiap kali selawat. Bayang kalau satu hari 1000 selawat macam mana? Macam orang kirim salam lah. Saya ada sahabat yang suka bagi salam. Dia mesej je, kirim Assalamualaikum kat ustaz. Kirim salam kat ustaz. Ada orang macam tu. Sampai kenal lah, ni orang suka bagi salam kat saya. Ada orang ranjang itu je, tak kirim salam. Ada orang ni passion itu. Saya nak kata apa? Lain tau, ada orang yang suka bagi salam dengan orang tak bagi salam tau. Tuan-tuan tak ada perasaan, saya tak tahulah. Saya ada perasaan tu. Saya boleh bayangkan kalau Rasulullah duduk tempat tu, setiap kali malaikat akan bagi tahu, ni nama Ahmad Zaini dia bagi salam kat engkau ya Rasulullah. Bayang nak macam mana? Best tak? Ada malaikat khas bagi tahu. Ni kawan bagi tahu. Orang bagi salam tak ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nak kata apa? Maksudnya, macam tu dia. Rasulullah, masya-Allah. Lagi Maka kita kena ada perasaan macam tu kat Rasulullah. Tambah kita ada macam ni. Itu saya sebut kawan. Tambah pula ada kalau kita lelaki kan, adalah rupawan. Dia kirim salam kat Cik Dolah. Macam saya pergi jumpa, ada seorang tu saya jumpa kat pasar malam tu, dia kirim Assalamualaikum Cik Dolah. Saya tak kenal dia, rupa dia macam ni. Macam jatuh hati lah. Orang ni pun kata dia kirim salam kat Cik Dolah. Siapa dia ni? Tu kenal satu macam mana? Ada hati tak kita walaupun kita tak kenal dia? Itu bayang nak Rasulullah memang kenal dia. Kita kalau faham macam tu macam mana? Agak-agak nak tinggal lah selawat. Duduk saja-saja. Bukan buat apa pun. Menung je. Baik selawat. Sesuai kata. Buat tu dengan perasaan kasih dan cinta. Yang tu yang kita nak kena mengaji lagi, supaya kita buat tu bukan di atas rasa terpaksa, tak, tapi kerana cinta dan suka. Tambah Allah Ta'ala, maksud apa? Takkanlah aku tak puji dia, takkanlah aku tak ingat dia. Dia bukan bagi kita makan minum, dia bagi aku ada, dia bagi aku hidup, bagi nyawa. Doktor bagi suntik mata kat kita pun kena bayar 5,000, 6,000. Contohlah. Yang tu yang kena bayar, yang pergi bayar juga, tapi kerajaan bayar. Kalau kita bayar RM1 baru juga kan, pergi suntik sekali 5,000, suntik sekali 5,000. Dengan sebab tu terang mata. Ni Allah buat mata, Allah bagi melihat, dia bagi nyawa, takkan tak ada rasa apa-apa. Saya nak sebut, kata nak hasilkan perasaan tu, ini kaifiat, nak bagi ada orang kata apa, ada perasaan, ada hati, jatuh hati ke Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita tak ada hati. Nak puji lah, nak kena habis zikir banyak ni macam ni, beban lah, tak boleh relax sikit pun. Kita ni, nafsu kita memang ni uduh nafsu kita. Tapi bila kita faham, terlalu sikit ya Allah aku pujimu, aku banyak lalai ni, astagfirullah Rabbi, astagfirullah. Tak ada benda kita buat melainkan teringat aja, istighfar dulu, lepas tu puji dia, zikir dia, ingat kat dia, selawat atas Nabi, ingat dia, selawat atas Nabi, ingat dia, selawat atas Nabi. Yang ni kerja kita yang ni, sibukkan diri tu, sibukkan. Mati pun mati dalam ingat Allah, selawat atas Nabi, ingat Allah, selawat atas Nabi. Ingat Allah tu sama ada puji Allah, kita sedarkan dia, perasaankan dia, tanzihkan dia, takbirkan dia, takzimkan dia, tauhidkan dia, masih yang sama mulut, selawat atas Nabi SAW. Dah hidup dengan hidup macam tu. Itulah istilahnya hidup muslim, mukmin, muttaqin, muwahhidin, salihin. Itu soleh betul tu. Kita kadang duk amal soleh aja, amal soleh, semayang apa, main masjid, mengaji, tapi iman belum soleh. Jadi istilah amal soleh ada iman soleh, i'tiqad soleh. Iman soleh tu nak dapat susah. Amal soleh mengaji dah amal soleh, tapi iman soleh macam mana? Iman orang salihin macam mana? Orang yang tak lupa dengan Allah Ta'ala, itu iman orang soleh. Iman tasdik dia dalam hati. Iman ni dia daimi amal, dia amal yang berpanjangan. Kalau amal soleh sembahyang duha, ini muakkad, amal muakkatil amal, amal yang berwaktu, dia ada tempohan masa, term tertentu kan. Tapi kalau iman, bila buat iman? Duduk saja buat iman, berjalan pun kena iman, bawa kenderaan iman, tidur pun iman, baring pun iman, bangun tidur pun iman, makan pun iman, buang air pun iman, tambah buat benda-benda yang berbentuk keimanan, semua iman lagi. Iman ni daimul amal.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Sebab tu yang diajar kita dengan benda-benda macam ni supaya kita faham siapa yang ada hubungan kait dengan kita. Dan bila kita dapat nikmat ni, soal, nak tak kalau boleh ada orang lain dapat nikmat macam kita ni? Takkan kita nak pulus orang biar aku masuk syurga seorang-seorang, orang lain lantak dia lah masuk neraka. Boleh bengapnya kita. Bukan bagi orang lain pula. Orang kata apa? Lani bahasa dia apa? Kita kongsi rezeki. Contoh. Kongsi rezeki itu istilah orang lah. Kongsi rezeki sikit. Ini kan kongsi rezeki, kongsi iman. Kongsikan. Sharing is caring. Kan? Bunyi orang putih sikit lah. Sharing is caring. Kita share dengan orang ni, maksudnya kita take care of them. Kita take care of them, maksudnya kita Muhammad, kita kasih dengan mereka. Satu kita share, satu kita cerita. Kalau saya punya prinsip sendiri, apa yang saya mengaji yang ni susah faham, saya nak fahamnya susah, apa saya ngajar saya akan fokus satu dulu. Maksudnya apa? Biar orang faham apa yang aku susah faham ni. Benda senang faham aku tak ajar pun dia orang boleh faham. Tapi yang susah faham ni, biar aku yang ajar tu bagi dia faham. Dia tak dengar punya pasal. Tapi kena pelik sikit. Pasal apa? Bagi tahu ni aku faham ni, susah ni nak faham ni. Dia tak tahu. Doa lah banyak-banyak. Masa itulah juga kalau saya sendiri ni sebab saya ngaji pun untuk guru ada sebut. Bayang tengok Rasulullah, macam itulah dia. Dia punya semangat nak cerita supaya orang masuk Islam, orang beriman. Yang Rasulullah kata kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa. Akan sedikit ketawa betul. Banyak menangis, banyak sedih, banyak risau daripada bergelak. Kalau Rasulullah kata kalau kau tahu apa yang aku tahu, kita banyak tak tahu apa yang dia tahu. Kalau kita tahu, kita akan banyak risau. Banyak risau. Banyak risau. Saya duduk mengaji guru-guru saya, Masya Allah, macam-macam. Cuma ada yang dia risau banyak, tapi kadang muka ceria je. Muka ceria. Tapi kalau dia ngajar tu tengok, kita nampak dia punya risau tu. Kita nampak risau dia. Tak tu dia, arwah Fatih. Tak tu dia, kita nak kata apa. Kita duduk mengaji ni, kita duduk mengajar peri lah, dia memang tak bagi. Hak belajar mesti tu sampai kena hutang-hutang puluh-puluh ribu. Ratus-ratus ribu. Dia mungkin ngajar, bukan belajar apa-apa. Kata. Belajar wayak, belajar belajar api lah. Belajar sampai luar negeri. Belajar sampai hutang puluh-puluh ribu, juta-juta. 3-4 tahun tak tengok anak bini. Maka dia, kita ajar ni peri nak kenal Allah Ta'ala. Daripada bodoh ni jadi pandai. Daripada tak kenal boleh jadi kenal. Peri lah, dia pun tak mau dengar. Tu dia. Dia cakap macam tu. Pasal kita dengar pun betul dia cakap tu. Sekolah tak apa-apa dah, ngajar tak apa-apa, untuk orang sanggup bayar mahal-mahal. Yang peri ni ajar lillahi ta'ala betul-betul, tak ada orang nak dengar. Tu agaknya Rasulullah kalau dia bagi yuran, kalau kena satu orang bayar 1 juta masuk Islam, rasanya ramai masuk Islam kot dia. Ikutlah. Tapi tidak je. Dia memang pilihan. Mudah Allah Ta'ala bagi kita duduk tempat terpilih tu. Baik. Jadi selain daripada ni, mengikut Imam Malik kata dia, jadi sekali semua hidup mesti ada tu syahadah, puji Allah Ta'ala, selawat dan salam, istighfar, untuk doa lil mukminin muslimin muslimat tu. Lebih daripada itu, di luar solat, daripada sekali bagi sunat muakkad. Dia adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Ni hukum asal disebut oleh ulama. Sekali lagi sebut pak tu. Asal zikir sunat, asal selawat sunat. Tapi kalau tak zikir, tak ingat Allah Ta'ala, maka wajib zikir untuk ingat Allah Ta'ala. Kalau tak zikir jadi kufur, kalau tak zikir jadi syirik. Jalan nak tak jadi syirik, tak jadi kufur adalah zikir. Dia termasuk dalam kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau tak zikir tak jadi ahli tauhid, bahkan jadi kufur, jadi syirik. Kalau tak selawat, jadi tak ada kasih kat Nabi, melainkan kena selawat dan salam baru kasih kepada Nabi. Jadi selawat dan salam tu wajib, pasal nak dapatkan kasih kepada Nabi. Kalau tak berzikir tu boleh jadi syirik dan kufur. Wajib zikir untuk keluar daripada syirik dan kufur. Ni kaedah-kaedah ulama kita ni. Yang ni nak sebut sunat ni apa? Sebut di mulut sunat.
Orang yang dah memang ada intiqad ke Allah Ta'ala di hati. Orang yang ada kasih dengan Allah Ta'ala di hati, kasih dengan Rasulullah di hati. Istilahnya orang ada ma'arif wal mahabbah. Asal nak nama pondok ni, itu cadang nak buah nama tu kan. Pondok ma'arif wal mahabbah. Itu reject. Dia kata Arabic punya nama tak boleh. Pelik. Yang daftar Cina, clean. Bayah. Siapa dapat ma'arif wal mahabbah, mulut tak zikir pun sunat muakkad. Pasal apa? Tasdik dalam hati ada, mahabbah dalam hati ada, cuma tak sebut di mulut. Alhamdulillah, kita sebut di mulut pun tak ada dalam hati. Apa faham? Kena belajar sebut di mulut, kena belajar juga macam mana nak bagi jatuh dalam hati. Itu yang kita belajar lagi. Tambah pula sebut je di mulut aja, di hati tak jatuh langsung. Maksudnya banyak benda lagi kena dipelajari supaya nak boleh jatuh hati tu. Khas pelajar dia Ramadan. Oh, Ramadan lagi. Ramadan. Ya, memang betul. Saya punya pengalaman dapat pun Ramadan. Ramadan memang bulan terbaik untuk latih benda tu. Pasal dia dah ada habuan syaitan yang telah dihilangkan. Saya ngaji ada setengah guru disyarah macam ni. Rasulullah Isra Mi'raj nak pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala tu, isyarat dia mula-mula belah dada dulu. Buang kotoran, isi dengan iman, dengan hikmah, dengan yakin. Betul. Jadi mula-mula nak jalan ke Allah Ta'ala, apa nak buat? Buang habuan syaitan. Soal, bila dalam setahun ni syaitan tak ada habuan duduk di hati? Ya. Ramadan ni. Sulsilati syayatin. Syaitan akan ditamat. Duduk jahat lagi, tu carahan panjang. Saya carah lagi, saya merepek je tu. Saya berlatih. Dah lama, 11 bulan kena latih dengan syaitan. Syaitan tak ada apa, lebih daripada syaitan lagi. Sikit yang basah macam tu. Sikit basah macam tu. Jadi syaitan dah tak ada habuan. Apa lagi masalah kita? Nafsu. Untuk apa nak buat? Peluang syaitan tak ada. Ajar nafsu. Nafsu pun Allah Ta'ala dah bagi satu syariat. Siang puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh pakai isteri, tak boleh buat benda-benda istilahnya mendatangkan berahi. Jangan dolok, muntah apa semualah. Belajarlah bab-bab tu. Panjang umur kita baca minggu depan, InsyaAllah. Lepas 5 Syakban ni tengok kesempatan ni ada. Cadang nak baca bab puasa. Sebelum puasa tu belajar dah bab puasa. Bukan dah puasa baru terhikir-hikir belajar puasa. Tambah dah puasa tapi tak tahu hukum puasa. Tu tak tahulah nak kata apa. Sikit situ, kalau ada kesempatan kita belajar tu. Tapi nak kata apa? Masa terbaik, nafsu dah kena kekang dah siang. Malam pula dah diasuh dengan tarawih apa? Ada tadarus apa? Lagi apa pula nak buat? Zohir punya amalan dah ada. Kena ajar pula latih amalan batin. Macam mana nak hidupkan hati supaya boleh protect diri daripada dimasuki oleh anasir-anasir yang merosakkan hubungan dengan ilahi. Apa dia? Macam mana nak buat? Ramadan. Dia punya camp tarbiyah dia. Apa dia? Daftar nama cepat. 100 tempat duduk je. Tak menjanjikan tempat selesa, duduk aircon apa, nak pasang aircon tapi tak tahu dan nak pasang apa. Dengan elektrik pun dia tak masuk 3 piece apa lagi ni. Yang ni pun elektrik pun sap menyala lampu. Mudah-mudahan dimudahkan semua tu. Kita tolong doa je. Ni sebab tempat pun tak siap tu, duduk proses lagi, duduk nyau bisi-bisi duduk siap tu. Mudah-mudahan boleh siap tempat bila kita nak pakai. Ada yang nak datang dah pun dalam minggu depan ni. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan tu. Dan matlamat kita tiada lain melainkan la ilaha illallah. Jadi nak sebut nak dapat tu, jadi sunat muakkad. Saya duk syarah kata mulut ni sunat, dan yang dalam hati kita masalah, hati pun tak ada, mulut pun tak ada. Zikir di mulut pun tak ada, selawat di mulut pun tak ada, tauhid di hati pun tak ada, kasih dalam hati pun tak ada. Macam mana masalah besar kita ni? Macam mana nak pergi betul? Mudah-mudahan disedarkan kita untuk betul. Bila sedar betul tu yang nak cari. Atau kita kasab ikhtiar ni kita buat. Bagi Allah Ta'ala tak pernah sia-siakan apa yang kita usaha. Tu janji dia kan. In tansurullah yansurkum. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu janji dia. Berpeganglah dengan janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Syarat dia apa? Fazkurullah uzkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Maksudnya Allah Ta'ala janji kalau kita ingat dia, dia akan balas ingatan dia ke kita. Dia akan balas ingatan tu. Apa dia? In
fazkuruni bi dzikri bil lisan wa huduril qalbi azkurkum bil mahabbah wa tauhidi. Macam-macam ulama urai apa maksud fazkuruni azkurkum tu. Jadi asal nak sebut tak mana? Tang kata asal hukum kalau dah ada iman dengan Allah Taala, ada kasih kat Nabi, kita duk zikir dengan selawat tu sunat muakkad. Begitu juga puji Allah Taala apa semua tu. Tapi kalau tak ada macam mana? Cari jalan macam mana untuk boleh tauhid dengan Allah Taala, boleh kasih kat Nabi, boleh puji Allah Taala, tanzih kat Allah Taala daripada sifat-sifat yang tak selayaknya dengan ilahi. Wajib mengaji terperinci satu persatu, dan setiap masa kena penuh sedar dengan dia, dengan zikir tauhid ada, iman dengan dia yang daimi, yang berkekalan. Mudah-mudahan insya-Allah. Kata dia wallahul hadi ila siratim mustaqim. Allah Taala dia sajalah yang boleh tunjuk jalan lurus. Nisbah hakiki apa pun mana ada hak lain melainkan hanya Allah Taala. Zat kita pun dia bagi jadi, sifat kita pun dia kurnia, perbuatan kita pun anugerah dia, milik kita pun sementara, bahkan yang milik hakiki semua hak dia. Memang dialah penunjuk. Cuma kat kita ditaklif pergi cari sabab hidayat. Dialah hadi ila siratim mustaqim. Cuma apa dia sirat mustaqim? Jalan lurus tu. Jalan salihin, jalan syuhada, jalan siddiqin, jalan pewaris Nabi. Itulah jalan-jalan mustaqim. Macam mana nak tahu mustaqim ni? Saya duduk cerita ni jalan mustaqim ni, kan? Baik, insya-Allah hanya umur kita jumpa al-faslus salis fi adamiha. Nak masuk bab adab. Disiplin kitab kita ni istimewa dia apa? Dia bukan saja cerita zikir, dia cerita semua adab. Ada adab sebelum zikir, adab semasa zikir, adab selepas zikir. Jadi sentiasa ada adab dengan Allah Taala. Sebelum, semasa, selepas. Lepas tu dia akan sebutlah satu-satu perkara yang berkaitan fadilat, kelebihan. Ada beberapa perkara yang sedikit nanti di hujung dia akan bagi ulangan sikit kita mengenai nama-nama daripada kalimah la ilaha illallah, insya-Allah. Situ dulu. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك